Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan cara untuk mengisi title submission form. Untuk makluman, saya nak ingatkan sekali lagi, tarikh akhir untuk title submission ialah pada 22 Mac 2024. Okay, sekarang ni kita sudah bermula minggu ke-8, minggu ke-8 akademik, dan kita ada lebih kurang 2 minggu lebih lagi lah untuk tarikh akhir submit tajuk masing-masing. Okey. So mula-mula kamu masuk ke dalam drive diploma pembuatan. Okey, yang link saya dah berikan dalam perjumpaan sebelum ini. Saya harap masing-masing sudah ada link tu lah dan dah buka dah untuk tengok pengenalan, guideline dan juga format template apa yang perlu kita isi dan submit. Okay. So kita pergi kepada drive diploma pembuatan MDJ 34104 FYP 2024. Okay. Pergi kepada folder nombor 3 iaitu format template. Okay. Sini ada 2 file. Okay. Kamu klik pada file Word yang ini, title submission. Okay. Dan akan keluarlah form title submission dalam format Word. Okay. So di sini pertama kalinya kamu kena isilah session dan semester. Okay, session dan semester ni ialah semester 1 sidang akademik 2004-2005. Okay, semester 1 Sem 1 2024 2025, iaitu untuk semester depan lah, masa kamu tahun 3. Okay. Seterusnya kamu isikan maklumat diri, okay, nama, matric number dan tajuk. Okay. Kemudian di sini ada 4 bahagian yang kamu perlu isikan. Okay. Project overview, problem statement, objective dan scope of work. Okay. Di kawasan ini kamu isi. Okay. Ruang ni nampak macam terhad kan? Tak apa, sebab file ni saya bagi dalam bentuk Word. Jadi kamu boleh tambahlah dan adjust ikut saiz mana mengikut sentence yang kamu tulis. Okay. Jadi kalau terlebih pergi page sebelah pun tidak mengapa, sebab tak ada isu pun dekat sini. Okay. So 4 perkara penting yang kamu kena isikan. Okay. Dan saya akan terangkanlah satu-satu macam apa itu project overview, problem statement, objective dan scope of work. Okay. Okay. Project overview. Apa itu project overview? Ialah sinopsis projek kamu. Boleh kata macam abstract ataupun summary lah. Apa yang kamu nak buat, apa yang ingin kita capai, bagaimana kita nak buat benda tu. Okay? Tetapi secara ringkas. Okay? Jadi kita selalunya lah, ini general guideline yang saya nak tunjuk lah pada siapa yang tak ada idea lagi macam mana nak mulakan. Saya harap sedikit sebanyak panduan yang saya berikan dalam video ini dapat membantu kamulah untuk kickstart buat draft sebelum tunjuk kepada supervisor masing-masing. Okay. So pertama, selalunya kita mulakan dengan main objective, matlamat kita punya projek. Okay. So kebiasaannya ayat dia mula macam ni lah. This project is carried out to design, develop a system ke, device ke, tool ke, machine untuk tujuan apa. Okay. So di dalam contoh ini saya macam bagi contoh aja ni. Kita nak buat satu sistem IoT yang mana untuk monitor level air di dalam petak sawah, sebab benda ni adalah penting untuk pertumbuhan penanaman padi lah. Okay. So mula-mula tadi kita start dengan main objective.
Kemudian ayat kedua lah selalunya adalah general overview ataupun kepentingan, importance, impact of the project. Okay. Nak tengok benda tu macam benda tak berfaedah ke ataupun memberi sumbangan kepada kepentingan komuniti ataupun kawasan sekitar. Okay. So kita mulakan dengan macam general ayat lah. Okay, ni agriculture, particularly rice production, forms a significant pillar of Perlis economy. Okay, the state contribute approximately 11% of Malaysia's local rice production. Okay, ni rujukan ni saya dapat daripada Utusan Malaysia 2023. Okay, so rujukan, reference yang kita cite ni, ini namanya citation di dalam kurungan ni, kita patut ambil daripada sumber yang legit lah. Okay, so sebagai contoh, statement ini saya rujuk kepada satu artikel dalam Utusan Malaysia lah. Jadi memang betul lah benda ni, 11% sumbang hasil padi negara ni. Okay. Kemudian, seterusnya, kita kena pergi kepada spesifik isu, masalah yang yang diketengahkan lah dalam hal ini. Okay. So, isu dia lah, contohnya yang saya bagi ni, Perlis extended hot and dry season compared to other states poses challenges for farmers in maintaining optimal water levels in their paddy field, hindering crop growth. Okay, cuaca panas di Perlis yang berpanjangan, jadi petak padi cepat kering. Bila cepat kering ni, dia kena continuous supply air untuk penanaman padi yang optimum lah, pertumbuhan padi yang optimum. Okay, jadi ayat problem ni penting lah. Kita nak buat benda, kita nak projek kita nak menghasilkan produk apa-apa, bukan macam syok sendiri ataupun suka-suki sajalah. Mesti ada sebab dan mesti ada sesuatu manfaat kepada masyarakat sekeliling, komuniti. Okay. Jadi seterusnya, motivation. Okay, motivation. Jadi masalah itu macam memberi satu idea, kepada kita lah untuk mencari solution. Okay. Jadi kita bagi tahulah, jadi pentingnya ada satu sistem yang dapat monitor, monitor paras air untuk menjamin pertumbuhan padi yang optimum. Okay. Kemudian dia juga dapat mengurangkan burden petani yang setiap kali nak kena pergi cek hari-hari, pagi, petang untuk memastikan air cukup untuk pertumbuhan padi. Jadi bila asyik duk pergi je, masa dan juga keselamatan petani terancam juga, sebab padi bila dia bertumbuh besar, dia menjadi rimbun kan. Jadi bila padi yang rimbun itu, dia menjadi habitat kepada haiwan-haiwan yang berbisa macam ular. Jadi kalau selalu sangat duk pergi, jadi mendedahkan risiko kepada petani untuk kena sengat. Okay. Kemudian bila kita dah terangkan motivation tu, dan seterusnya kita kena ceritakan secara ringkas feature sistem yang kita nak bangunkan, produk yang kita nak bangunkan, ataupun fabrication method ke prosedur ke, nak bagi idea lah pada pembaca nampak apa awak nak buat ni untuk atasi masalah tu. Okay, yang ni contoh lah saya bagi. The system consists of IoT water level measuring using yang ini macam microcontroller punya sistem lah. Okay, dan data daripada water level tu akan pergi terus kepada phone petani. Jadi dia petani walaupun duduk di tempat lain ataupun mungkin dia ada penanaman di tempat lain,
dalam masa yang sama dia boleh dapat real time monitoring data yang tengok apa keadaan dekat sawah padi dia. Okay. Kemudian macam mana awak nak buat benda tu? Macam mana rupa benda tu? Jadi sistem elektronik ni kita bubuh di dalam macam satu structure lah, satu casing, satu casing yang kita tanam di dalam petak sawah tu. Okay, yang mana yang ni kita kena ukur lah, selalunya general petak sawah sedalam berapa cm, berapa meter. Jadi kita design dengan katia dan kemudian kita printing lah kita punya casing tu menggunakan FDM punya teknologi. Okay, menggunakan ABS atau material. Ini contoh yang saya bagi ya. Okay, so apa kita punya expected outcome? Apa yang kita harapkan hasil daripada projek kita ini? Kita kena bagi tahulah. Jadi boleh tak mengatasi ataupun mengurangkan isu ataupun masalah yang dihadapi oleh petani. Okay. Kalau tak dapat atasi total masalah petani, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan level burden dia tu lah. Itu pun dah memberi sumbangan. Okay. Jadi seperkara lagi, produk yang kita hasilkan ni mestilah kualiti dia adalah yang boleh marketable, yang boleh dijual. Jadi maksud dia projek jangan berbentuk DIY lah, macam DIY saja, tampal-tampal itu, ambil itu, sambung-sambung, ambil hammer, sambung tepi kiri kanan. Lepas tu bila pergi dekat presentation, benda tu tak sturdy, bergoyang-goyang, tercabut sana, tercabut sini atau tak function. Dari awal ni kita kena plan buat benda tu sebagai macam market quality lah. Okay, sebab ada kriteria workmanship yang akan dinilai lah daripada produk tu. Okay. Kemudian kita pergi kepada part nombor 2 iaitu problem statement. Okay. Jadi ingat tak sebelum tadi yang kita dah terangkan explain the problem issue. Okay, ini ayat 1 kan, extended hot and dry season. Okay, itu susah nak maintain optimal water level. Jadi di bahagian problem statement ni kita terangkan panjang sikit, kita elaborate. Okay, kita huraikan lebih lagi dengan spesifiknya apa masalah itu dan apa kesan dia kepada petani. Okay, yang ini ya, kamu boleh baca. Okay, place extended hot dry season. Yang ni ayat pertama tadi. Okay, a farmer have to constantly check the water level and manually set up pump to ensure adequate irrigation. Pasang pump. Semua ni manual kan. Okay. Sistem kita ni mungkin tak dapat atasi semua masalah ni. Constant check water level and manually set up pump. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita kurangkan kekerapan petani nak kena pergi tengok dekat sawah tu pun kira dah menyumbang dah. Okay. Walaupun dia kena manual set up pump juga, tapi kurang-kurangnya tak adalah dia kerap sangat nak kena pergi dekat sawah padi dia. Okay. Ini seterusnya. Furthermore, bifurcally goes to the paddy plot, farmers face the risk of dangerous animals such as snakes. Macam itulah. Okay. So, bila kita dah ada problem statement, kita kena ada objektif. Apa kita nak buat untuk atasi masalah tersebut. Okay. So, objektif kena ada 3. 3, jangan 2, jangan 4. Kena 3. Okay. Objektif pertama, state what you want to do. Okay, apa kita nak buat? Apa kita nak hasilkan? To design and develop apa dia? Okay. Objektif nombor 2, state what you want to achieve. Okay, daripada projek tu, apa kita nak capai? Maksud dia, to minimize the missed water supply area paddy field ke, ataupun reduce manual task of paddy farmer ke. Maksud dia, dari produk kita tu, apa sumbangan dia lah. Okay. Objektif nombor 3, wajib fokus on safety. Okay. Jadi,
wajib fokus on safety. Berkaitannya apakah produk itu dapat mengurangkan risiko keselamatan. Okay? Macam saya terangkan tadi lah. Tak kerap sangat, tak payah masuk dalam petak sawah sangat. Jadi mengurangkan risiko terdedah kepada ancaman haiwan berbisa lah, macam ular. Ataupun asyik duk kena pergi dekat sawah padi tu mengurangkan manual task lah yang contribute kepada keletihan dan sakit belakang. Contoh. Okay. Kemudian bahagian keempat adalah scope of work. Scope of work ni adalah ruang lingkup kajian, maksudnya had kajian, boundary of work. Kita buat padi tu, katalah kita buat sistem tu, takkan satu device tu boleh cover 5-6 ekar sawah. Tak juga. Jadi kita kena define kita punya produk tu boleh ukur takat mana, berapa lama ketahanan dia, macam tu. Okay. Yang ini sebenarnya bila kita dah buat projek tu, baru kita nampak jelas scope of work kita. Tapi tak apa, in the meantime ni kita define scope yang apa yang boleh difikir dululah, yang general, supaya kita nampak kita punya projek tu jelas dan logik. Maksud dia tak macam angan-angan tinggi sangat lah. Macam angan-angan tinggi nampak logik lah. Logik dihasilkan, disiapkan dalam satu semester dan juga within budget yang reasonable. Perlu ingat projek ini adalah menggunakan peruntukan kamu sendiri menggunakan duit sendiri. Pihak fakulti tidak sediakan peruntukan lah untuk setiap projek pelajar. Jadi sebab tu kita plan dari awal. Jangan buat last minute sebab nanti akan bagi masalah kepada kamu lah. Okay? Jadi plan dari awal, survey betul-betul harga apa semua. Kalau terlajak dalam RM50-60 tu kita kata okey lagi. Tapi kalau macam teruk sangat sampai kena keluar duit sebab benda yang kita beli tak boleh pakai, kena tukar benda baru, yang itu bagi beban lah kepada diri kamu. Okay? So contoh ayat ni lah. Okay? Contoh ayat di sini. Okay, saya ada disclaimer. Okay, the definition of the scope and boundary may differ depending on the nature of the project. Jadi, yang ini seelok-eloknya kena cerita dan berbincang dengan supervisor lah. Kamu bagi draft kat dia. Okay, scope saya macam ni, logik tak? Doktor, logik tak puan, logik tak sir? Okay, bincang dengan dia. Sebab penting takut kamu punya projek tu nampak macam bercita-cita tinggi sangat. Dia macam bukan satu semester punya kerja. Dia jadi setahun punya kerja ataupun bajet dia lebih daripada RM2,000 ke RM1,000 kan. Kita tak mahulah kalau boleh bajet kita within yang kemampuan kamu lah. Berapa ringgit tu saya tak tetapkan tapi depend kepada kamu masing-masing. Ingat projek ini bagi impact besar pada grading kamu sebab dia 4 kredit. Okay? 4 credit hours. Okay. Contoh macam ni saya bagi panduan lah. Okay. The system is designed to help overcome, reduce the problem faced by small scale paddy farmers. Mungkin cerita untuk satu petak sawah. Kalau dia ada 5 petak sawah, 10 petak sawah, kena ada 10 lah benda tu. Tak logik lah pakai satu saja boleh cover monitor 5-6 ekar sawah. Okay. So, the covered area of observation. Okay, satu alat tu dia macam boleh pusing ke, dia boleh cover 100 cm radius. Contoh lah. Jadi lebih pada 100 cm tu mungkin kena pasang device lagi satu. Okay. Jadi seterusnya, the system is battery powered that can last for 120 hours of monitoring. Untuk 5 hari punya monitoring. Lepas tu bila dah habis 5 hari petani pergi untuk tukar bateri baru. At least dia tak payah pergi hari-hari. Dia pergi 5 hari sekali je kan. Okay. And then the water depth range to be monitored is within 5 to 25 cm. Okay. Kita dalam proses mencari tajuk ni, kamu kena study lah.
kawasan dia, okey, katalah nak buat sistem pengairan kebun ke, sistem apa-apa ke, kena pergi tengok keadaan di tempat tu juga. Ambil ukuran, okey, tengok saiz pokok ke, tengok saiz longkang ke, apa-apalah yang related kepada projek kita. Okey, bukan main reka-reka. Kalau tanya dekat ChatGPT ke, dia boleh bagi. Dia bagi, oh sembang memang baik punya. Tapi realitinya tak boleh di-apply. Jadi, kamu kena pergi study lah, kena pergi kat site. Pergi kat tempat yang kamu nak buat projek tu dan study sikit. Okay. The water level monitoring tower base has a maximum planting depth of 20 cm. Ini bila tower tu nak tanam ke dalam tanah tu sedalam mana lah. Okay, yang ni perkara-perkara lah, faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk kita. Okay. So, apa seterusnya yang kamu perlu buat? Okay, so tadi macam saya kata, fill in the title submission form. Okay, form kita tadi, kalau tak cukup tempat, boleh aja edit, bagi tempat lebih. Okay, tambah. Okay, okay, selesai. Kemudian, mana tadi? Okay, bawa draft tu, pergi berbincang dengan supervisor. Okay. Kalau tak berbincang, 22 hari bulan terus hantar. Okay, saya nak terang apa impact dia pada projek kamu. Okay. Selepas 22 hari bulan Mac, lepas kamu hantar tu, okay, saya akan aturkan sesi vetting. Vetting tajuk. Jadi, ini melibatkan semua penyelia lah. Semua penyelia. Okay. Jadi apa jadi? Okay, pada contoh pada satu tajuk. Okay. Satu tajuk kita ada supervisor. Kemudian akan ada 2 panel. Okay. Panel tu terdiri supervisor lain jugalah. Okay. Katakan bila sampai turn tajuk itu dibincangkan. Okay. Panel tanya, student ni nak buat apa sebenarnya? Tak nampak jelas apa problem dia. Kita tak mau, SV kata tak tahulah dia nak buat apa. Tiba-tiba hantar terus tajuk. Saya tak bincang dengan saya langsung, tak jumpa dengan saya langsung. Jadi, supervisor tak boleh defend dan explain kamu punya tajuk sebab dia tak tahu apa. Okay? Jadi, ini akan menyebabkan tajuk kamu menghadapi masalah lah. Okay? Masalah dia berangkai-rangkai. Okay. Katakan suruh repair, suruh jelas, bagi terperincikan problem statement, apa semua tu kan. Okay. Katakan pelajar buat balik. Okay. Bila pelajar betulkan, lepas tu kita nanti bila masuk semester baru, kita akan ada proposal presentation. Kamu presentation, tapi tak betulkan lagi masalah-masalah tu. Jadi, panel masa presentation tu akan soal lagi. Bila kamu tak dapat nak defend, apa kesan dia? Kesan dekat markah. Okay? Kita kalau boleh awal-awal lagi, kita yakin dan kenal dengan projek kita supaya kita tahu apa kita buat. Okay? So, seterusnya, bila dah dapat sign, okay, kena sign, SV kena sign dengan signature stamp dia. Okay, baru kita save as PDF lah. Save dengan nama penuh. Contoh macam ini. Okay, jangan save nama title submission form. Tak tahu siapa punya. Kena nama penuh. Okay, kemudian akan hantarlah, kena attach dekat title submission form. Nanti saya akan bagi link untuk Google Form. Saya tak bagi awal lagi. Nanti nak dekat-dekat nanti saya bagi. Dekat-dekat 22 Mac ni baru saya bagi title submission form tu. Okay. Nah, itu saya harap penerangan yang saya berikan ini jelaslah ya. Jika ada kemusykilan ke apa, boleh aja tanya saya WhatsApp ke ataupun drop komen dekat bawah lah. Okay. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.